Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so how are you today? Excellent, that's right. Alhamdulillah, malam ni kita dapat bertemu lagi dalam session sembang santai kita bersama saya, Fakrul Anwar, Mentor Hashim Sanda. Dan insyaAllah dalam masa sesingkat ini kita dapat berkongsi pengalaman, berkongsi pengetahuan, betul? Bagaimana kita boleh memperbaiki kejayaan kita boleh memperbaiki profession kita boleh memperbaiki safety and health di Malaysia ni. Walaupun dalam keadaan yang amat mencabar sekarang, saya yakin peluang masih ada kepada mereka yang terus mencuba. Peluang masih ada pada mereka yang terus ingin belajar dan memperbaiki diri. Peluang masih ada untuk mereka yang orang kata bersiap mengisi nilai-nilai diri untuk perjalanan yang seterusnya. Kerana yes, dalam keadaan sekarang ni pelbagai dugaan yang kita dapat, betul? Ada yang kata kurangnya kerja, kurangnya peluang-peluang. Maybe ada yang cakap juga maybe kurangnya gaji pun ada. Sekarang ni adalah majikan punya masa. So that is the challenge now. Tapi saya yakin satu perkara. Walau bagaimanapun cabaran yang kita hadapi, nilai sesuatu itu akan kekal. Pada value. Saya bagi contoh lah. Beras contohnya. Kalau kita tengok beras, ataupun barang-barang yang kita beli, yang kita bayar adalah nilai value itu. Dan value itu kadang-kadang bukan makin turun, makin naik pun ada. Minyak masak pun dulu daripada 18-19 ringgit untuk 5 kilo, sekarang dah naik sampai ke 26 ringgit, 28 ringgit. Nampak tak? Minyak pun dah naik. So maknanya the evolution akan berlaku. Daripada turun naik dan naik semula. Tapi apa yang kekal, apa yang pasti adalah kita kena bersiap sedia mengadakan value dalam diri kita. Apa dah? Value. Kenapa? Value itu tak ada siapa yang boleh ambil. Value itu tidak ada sesiapa yang boleh orang kata rampas dari kita. Dan value itu tidak boleh orang kata ditukar ganti dengan benda yang mudah-mudah. So that's why kalau kita lihat seseorang tu, kalau management ataupun organisation dah suka, they willing to pay them well on retaining their talent. We have to talk value, we talk about talent, all that part. Tapi value dengan talent ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia tidak datang sendiri. Dia tidak datang dengan sekelip mata. Dia tidak datang hanya dengan makan, tidur, pergi balik kerja, dan lepas tu renew green book, kumpul CEP. No. Value come to ourselves on a few things. Okay, ada berapa? Maybe saya share tiga. Tiga cara bagaimana kita boleh dapatkan value. Betul? Kenapa? Value itu meletakkan nilai sebenar sesuatu itu. Kenapa orang kata Mercedes is Mercedes? Kerana nilai, bukan sekat kereta, kualiti kereta tu, value nama tu juga penting. Betul? So we have to understand that the value come from where? Daripada mana datangnya value? Value tuan-tuan, saya share yang paling mudah lah. Boleh? Siapa nak? Boleh kat situ, saya nak tahu. Dan saya share 3 tempat yang kita boleh update dan replenish our value. Tulis kat situ. Macam mana nak boleh? Tulis 3 tempat di mana kita boleh increase our value. Tulis kat situ. How we can increase our value? Menaikkan nilai tambah tu. Bagaimana supaya kalau selayaknya kita di situ, di situlah selayaknya. Okay? Memang akan ada masa turun naik. Tapi bila masa naik, we are in the bonus situation. Okay, boleh? Siapa nak tahu value? Begitu tu. Daripada mana datangnya value tu? Okay, come. Okay, good. Okay, good. So, what happened now is, let me share with you. Boleh? Enak ke ni? Okay, malam ni kita nak share best sikit. Saya nak share bagaimana perjalanan dan apa cabaran-cabaran untuk jadi seorang auditor. Sebelum tu, kita share dulu apa dan daripada mana datangnya value yang majikan sanggup bayar. Value yang majikan sanggup untuk orang kata bayar untuk retain anda. Dan kemungkinan value yang orang cari, apa cara sekalipun. Okay, boleh? Siapa nak? Tulis itu. Saya nak tahu. Tulis, saya nak tahu dan saya share. Dapat. Okay, good. So before that, kita tengok siapa yang dah ada bersama kita malam ni. Alhamdulillah. Okay. So
Okay, siapa yang dah ada bersama kita malam ni? Okay, good. Iskandar, apa khabar Iskandar? Selamat malam. Waalaikumsalam Iskandar. Jacqueline, Jacqueline. Dan Rashwan, apa khabar Rashwan? Dan siapa-siapa yang ada kat sini say hello. On that part. Okay, so saya nak share 3 tempat atau 3 perkara yang boleh menaikkan value seseorang, yang boleh menaikkan nilai seseorang. Itu kita kena tahu. Kerana apa? Bila kita tahu perkara ni, kita tahu mana kita nak invest. Apa dia? Tulis kat situ. Mana nak invest. Isu dia, kadang-kadang kita buat sesuatu, kita invest sesuatu, contohnya dari segi kewangan kita, dari segi masa kita, ada contohnya masa CEP kita, sertifikat kita, bertahun-tahun. Tapi kita masih di situ. Kita masih buat benda yang sama. Itu bermakna kita invest kepada benda yang bukan bernilai tinggi. Benda yang tidak memberi impact kepada hidup kita. Orang kata sesuatu yang hanya memberi impact yang minima dalam kehidupan kita. So that's why kita kena invest kepada value yang memberi kesan dan impact kepada diri kita. Kesan dan impak pada masa depan kita. Kita mesti letakkan dan spend lebih masa untuk value yang boleh memberi kesan pada lebih ramai orang. Itu penting. Kerana apa? Kalau tak, kita hanya makan angin. Apa dia makan angin? Kerana apa? You spend duit, you spend masa, you spend tenaga you, maybe you spend konsentrasi you, tapi you tak dapat value yang senilai dengannya. Okay. So, tulis kat bawah tu. Di mana datangnya value. Okay? Dan bagaimana kita boleh mempertingkatkan value diri kita. Itu penting. Kerana apa? Kalau kita komplain sahaja tanpa menaikkan nilai value, kita still akan ada di takuk yang sama. Tulis kat situ. Takuk yang sama. Dan, always remember one of the quote, yang famous quote menyatakan apa? If you are repeating, doing the same thing, apa dah? If you are doing the same thing and expecting the different result, that is insanity. Apa dah? Sekiranya anda buat benda yang sama berulang-ulang, tetapi hendakkan result ataupun suasana keputusan yang berbeza, itu adalah satu kegilaan namanya. Okay? So that's why, apa yang menaikkan value kita? Apa yang membezakan kita dengan orang lain? Apa yang mempertingkatkan nilai diri kita di mata majikan, di mata pekerja dan juga di mata masyarakat. Itu penting. Okay. So therefore, malam ni kita share tentang value je lah. Supaya sekurang-kurangnya, sebagai safety practitioner, sebagai mereka yang terlibat dalam safety, anda tahu bagaimana nak increase value kita. Macam mana nak make sure that the value is proposition dengan you punya income contohnya. So that's why, jangan buang masa untuk invest kepada sesuatu yang tak menambah value pada diri you. Jangan buang duit ataupun membazir keuangan diri ataupun syarikat untuk meletakkan sesuatu pada sesuatu yang kurang memberikan value. Okay? So that's why kita kena faham, kita mesti invest. Saya dah share tentang investment, apa yang kita perlu invest kepada sesuatu yang memberi impact. Memberi apa? Impact. Kalau kita tak buat sesuatu yang beri impact pada hidup kita, dia akan sama je dan kita hanya komplain dan komplain. Okey, boleh? Saya share 3 dulu bagi. Okey, di mana datangnya value dan bagaimana kita boleh increase our value? Yang pertama, untuk increase value kita, mesti ada knowledge. Benar? Knowledge. Okey. Knowledge ada 3 jenis. 3 jenis knowledge. Knowledge yang biasa-biasa. Faham tak? Knowledge yang sesat. Faham tak? Sesat kadang-kadang ada juga orang buat magic dan sebagainya. Dan satu lagi adalah knowledge yang sebenar, yang membawa anda ke level yang seterusnya. Impactful knowledge. Apa dah? Impactful knowledge and the latest update versions of that particular thing. Okay. So knowledge bukan biasa-biasa. Kita ada biasa-biasa. Kita ada juga ajaran sesat and knowledge ni, betul tak? So contohnya ada yang beritahu, Encik Fakrul, ISO OSHA 18001 dengan 45 ni tak banyak beza, touch-up je. Aku touch-up kepala kau ni. Belajar betul-betul. Siapa cakap OSHA dengan 45 ni touch-up je, sikit aja.
Oshas dengan 45 adalah migration. Apa dah? Migration. Bila migration ni, umpama kita pindah lah daripada Johor contohnya ke KL. KL balik kampung ke Kedah ke Kelantan ke Terengganu. Faham tak? Bila migration, dia involve ada perkara yang kita bawa, ada perkara yang kita tinggal dan ada perkara yang kita kena develop baru. Faham maksud saya kan? Itu kena jelas. Kalau tidak, sampai bila pun kita akan berada dalam ajaran sesat. Okay, boleh? On that part, Okay, good. So, therefore, knowledge pertama sekali yang membezakan kita dengan orang lain, yang menaikkan nilai kita adalah knowledge. Apa dah? Yes. Knowledge yang betul, knowledge yang orang kata empower, knowledge yang bring us to the next level. Bukannya knowledge yang biasa-biasa ataupun knowledge yang negatif yang kadang-kadang orang bagi kita untuk just sementara, untuk kita buat magic, untuk camouflage the situation, which is not right. Contohnya backdate dokumen lah, bermain dengan orang kata legal lah, buat magic lah. Faham saya? All that backdate dokumen lah, that is not good. So that's why untuk ada values yang bagus, you kena ada knowledge yang solid. Betul? On that part. Dan knowledge yang bawa kita ke level yang seterusnya. Okay, good. Cik Azhar. Oh, Cik Azhar ada kat sini. Hai, Cik Azhar, apa khabar? Tahu, biasa dengar, tak apa. Itulah. Macam mana itu? Sampai belajar IOP, okay? Banyak belajar dalam IOP tu? Okay, baru tahu, bukan besya-besya, betul? So, panggil kawan-kawan suruh belajar IOP tu. Intensive OSH Professional. Di mana kita belajar leadership, kita belajar apa dah? Kita belajar communication with impact dan kita belajar juga apa dah? Psychology, betul? Okay, love lah, like kat situ banyak-banyak sikit, Cik Azhar. Okay, gam-gam. Okay, good. So next, apa lagi yang kita boleh meningkatkan value kita? Itu penting. Apa yang indirectly yang boleh menaikkan value kita? Okay, yang keduanya, yang boleh meningkatkan value kita juga adalah guru kita ataupun mentor kita. Itu penting. Kenapa? Bila kita ada guru yang baik, guru yang bagus, guru yang prestige, yang orang semua kenal, so indirectly dia akan menaikkan value kita. Okay, betul? Yes. Kenapa? Guru yang, mentor yang bagus, dia akan menjadi reference pada ramai orang. Dan sekiranya anda ada bersama dengan dia dan anda pelajari daripada dia, dan orang lain akan accept anda punya level of knowledge. Itu kena faham. Itu sebenarnya kenapa kadang-kadang kalau orang yang contohnya lah belajar kat universiti ternama Oxford ke, betul? Belajar dekat Stanford ke, nampak glamour sangat. Because of why? Yes, guru, mentor dan cikgu itu penting. Kenapa? Guru yang mengajar dengan betul, guru yang berkongsi dengan betul dan update ilmu dia, secara tak langsung dia akan update juga pelajar dia. Masa setengah-setengah, saya minta maaf ini tidak teman-teman, masa trainer dia masih menggunakan teknik lama, masih menggunakan taktik lama, masih lagi senang cakap zaman dinosaur dulu. So at the end of the day, they lost in competitiveness, they lost on transition. Dia tidak menggunakan ilmu baru, dia tidak menggunakan skill-skill baru. So at the end of the day, pelajar ataupun partisipan yang ada dengan dia pun masih menggunakan dan masih berfikiran lama, which is not right. Pesanan saya pada guru, trainer, tolong upgrade ilmu anda. Tolong upgrade knowledge anda. Tolong upgrade skill anda. Skill berkomunikasi, skill orang kata berinteraksi, skill coaching and mentoring. Bukan setakat baca slide. Itu zaman dinosaur dulu. Faham tak? On that part. Please. Dan juga pada sesiapa yang nak value, tolong cari trainer ataupun mentor yang bagus. Betul? Kerana apa? Kedua, mentor yang bagus, guru yang bagus, trainer yang bagus kena cari. Dan dia akan bawa anda satu level yang berbeza. Betul? Okay. Guru dan trainer yang bagus akan bawa anda ke level yang maybe anda tak pernah sampai pun. Itu lagi best. Okay. Ilmu yang anda kata, itu penting. Ini tak. Ilmu
Setakat baca buku pun boleh. Faham tak? Pengalaman pun, dia kongsi pun setakat geli-geli je. Mostly pun baca slide. Then, how you want to have the transfer of knowledge and transfer of, orang kata, attitude and custodian kat situ. Kalau boleh? Okay, itu penting. Anda dapat. Next. Okay, itu yang kedua, betul? Untuk naikkan value anda kena ada guru, mentor, cikgu yang next level. Guru, mentor, cikgu yang bawa anda ke level yang berbeza. Guru, mentor anda yang ada endurance. Kalau anda nak ada kekuatan, anda kena cari cikgu yang kuat. Okay, jangan pula cikgu yang kau datang 3 kali tidur pun tak habis lagi baca slide. Dan kat itu kau menuntut padan muka kau. Kau pun sama. Kalau kau ngajar kat depan, kau pun buat orang tidur juga. No. Guru, mentor, cikgu memberi satu benchmark kepada student dia. Ia memberi benchmark kepada kepribadian dia. Ia memberi benchmark kepada skill dia. So that's why penting untuk anda increase skill, cari guru, mentor yang bagus. Anda dapat yang ada impact, Anda dapat. Okay, good. Okay. Next. Yang ketiga. What will make you increase your value? Yang ketiga, ni saya baca 3 je lah. Besok kita cover lagi 3. Boleh? Ni cover ni kita 3. Besok kita cover lagi 3. Best ni. Kenapa? Bila anda tahu benda ni, anda tahu mana nak spend anda punya masa. Anda tahu mana nak invest pada masa depan anda. Faham maksud? This is very keyword. Dan dekat sini kebanyakan safety practitioner buat silap. Dan komplain, kenapa tak naik? Kenapa orang kata asyik negatif je? Kerana you tak invest on the right place, right investment. Okay? Dapat. So, yang ketiga. Yang ketiga yang akan menaikkan value kita. Yang menaikkan nilai diri kita. Supaya orang lain tak boleh ambil adalah apa dia? Improve and enhance our attitude. Apa dia? Tulis kat situ. Yang ketiga adalah improve and enhance our attitude. Because why? Bila kita enhance our attitude, orang akan lihat kita lebih baik. Orang akan menilai kita dan judge kita lebih berharga. Saya bagi contoh. Attitude pertama adalah attitude kita memperkenalkan diri kita. Yang selalu saya ajar. Apa dia? Saya Fakhrul Anwar, Safety Officer daripada Mega Mekah. That's it. Itu attitude yang bagus. Kerana apa? Bila you memperkenalkan diri yang betul, bila you memperkenalkan orang kata diri you dengan yakin dan profesional, dan orang lain akan mula tertarik dengan attitude yang baik tersebut. Betul? Kedua, bagaimana nak tentu attitude yang betul? Gunakan kata-kata yang bagus. Jadi, bila kata-kata ni keluar daripada mulut, dia menunjukkan attitude kita. Contohnya apa? Simple thing. Thank you, sir, for your cooperation. Thank you, sir, for your contribution. We really appreciate that, sir. Good morning. Assalamualaikum. All that part is powerful word to show your attitude. You jadi orang yang pertama beri salam. Good morning. Good morning. Orang yang pertama greeting. You jadi orang pertama yang senyum, smile. You bagi orang pertama yang appreciate others. Faham saya? So that is positive attitude and good attitude that money cannot buy. Anda dapat. Okay, boleh? So, penting untuk ada attitude, penting. Dan attitude boleh dibina. So, that's why, ketiga, apa yang menaikkan nilai kita sebagai safety officer, apa yang menaikkan value kita sebagai safety officer, apa yang menaikkan diri kita sebagai triple S, OYK, safety coordinator adalah value diri kita. Dan value ni datang daripada mana? Value tu yang kita cari. Bukannya kau invest benda yang bukan-bukan. Bukannya you invest pada training yang baca slide, yang akhirnya you tak dapat apa-apa. Invest ataupun bayar duit untuk pergi seminar, just nak kumpul CEP, tapi ilmu atau maklumat yang anda dapat tak bawa ke mana. Seminar is for you to get information. Seminar is not for you to get knowledge. Knowledge cannot be gained from seminar. Kerana apa? Orang yang menulis slide seminar tu pun bukan nak kongsi ilmu sangat. Betul kat situ? Betul?
sharing the best practice in my workplace. Hello, itu bukan knowledge, itu information. Clear? On that part. So that's why kita kena faham dan kita kena bezakan antara knowledge and information. Dan invest on knowledge. Bukannya invest on information. Kesilapan kita invest on information. So at the end of the day, the value will not go up. Itu yang kita kena faham. Okay, boleh? Okay. So number 3 yang kita kena buat untuk naikkan value kita adalah mempelajari dan membenih dan meningkatkan apa dia? Our attitude. Faham saya? So bila attitude kita bagus, attitude kita cantik, attitude kita ada nilai dia, majikan akan lihat, pekerja akan lihat, bakal majikan akan lihat, dan dia akan membeka kita lebih banyak peluang untuk menunjukkan value kita yang sebenar dan mempertingkatkan value kita. Okay, bos? Boleh? So that's why attitude is very important. So therefore, attitude ditunjukkan bukan benda yang besar-besar pun. It's not KLCC pun kau kena panjat untuk tunjuk attitude. No. Simple thing. Contoh dia apa? Introduce yourself correctly. Saya Fakhrul Anwar, Safety Officer daripada Mega Mekar. That's it. Kedua, belajar untuk terima kasih. Appreciate other people. Thank you very much for your cooperation. Thank you very much for your contribution. Thank you very much for your attendance in this particular meeting. Boss, thank you very much for your approval. Nampak tak? Thank you. That is also attitude. Apa dia lagi? Greeting. Ni 3 je ni. Kalau kau boleh buat 3 ni pun dah power dah. Faham saya? 3 ni akan menaikkan nilai anda, menaikkan attitude anda. Apa yang ketiga? Greeting. Good morning. Jumpa security, good morning. Jumpa orang lebih, good morning. Jadi orang pertama yang greeting orang lain. Jangan ingat kau safety manager, kau ingat kau triple S kat site, kau ingat kau ada kuasa dalam safety tu, kau belagak nak mampus, faham saya? Sampai orang pun kau tak bagi salam. Jangan. Okay? So itu akan menunjukkan attitude anda dan value anda akan jatuh kalau anda tak buat dengan betul. Yes, betul. Attitude, good attitude, excellent attitude. Money cannot buy, but make people proud of you. Make people want to be with you. Make people want to together with you during good and bad. That is correct attitude. Especially the winning attitude, the positive attitude. Betul? Yes. Have that particular thing. Paling banyak pun kurang-kuranglah 3 ni selalu buat. Apa dia? Appreciate people, say thank you, and greeting people everywhere that you see. Hello, boleh? So that's why always remember 3 perkara ni. Nanti saya akan share. Malam besok kita akan tambah lagi. Malam besok kita tambah yang 3 ni untuk yang menaikkan value anda, menaikkan nilai anda, menaikkan orang kata nilai diri anda di mata majikan dan juga di mata orang lain. Apa dia? Pertama sekali, apa dia? Yes, knowledge. Cari knowledge yang ada impact. Cari knowledge yang ada value pada anda. Cari knowledge yang boleh jadi ada panas, terbakar, bawa ke next level. Jangan knowledge yang baca slide, knowledge yang tidur, bangun, tak habis lagi. Dan knowledge yang hanya datang dari bukan pakar. Kedua, pastikan dapat guru, mentor yang kredibel. Kenapa? Di situ dia akan share anda knowledge. Di situ dia akan beri anda attitude. Di situ dia akan beri anda empowerment. Dan dia akan memberi anda kekuatan dan meletakkan anda punya certificate dan resume. Guru, mentor dan cikgu yang betul. Dan yang ketiga, always bina kepribadian anda. Always bina akhlak yang bagus. Always bina attitude yang positif dalam apa keadaan sekalipun. Contohnya apa? Greeting. Correct introduction of self. Jaga masa, timekeeping. Faham saya? Dan juga appreciate others. Itu adalah antara attitude yang mudah orang lihat dan mudah orang nak menilai. Okay, boleh? Yes. Bagus. So that kita punya pinjam. Malam besok saya akan share lagi apa perkara yang boleh bawa anda value anda yang lebih tinggi.
So that's why kita kena faham. Orang cakap, oh market ni makin rendah, market ni makin jatuh, oh market ni SHO dapat nilai atau Triple S dapat nilai. No. Market is still a market. But value will maintain, value will retain there. Dan kadang-kadang dalam keadaan terdesak, dalam keadaan tertekan, value akan sustain dan value akan go and bring you to the next level. Betul? Okay, good. Kerana value tidak akan berubah, value akan naik nilainya. Contoh dia apa yang paling mudah? Emas lah. Emas. Faham tak? Maybe anda ada value. That's why kita kena invest pada value. Kita kena invest sesuatu yang menaikkan value diri kita. OYK kena faham benda tu. Kumpul CEP tidak menaikkan value anda. Memang benda tu wajib. Saya agree. Tapi kita kena faham, tujuan CEP adalah untuk menaikkan nilai anda, professionality anda, kebolehan anda. Bukan dikumpul, tapi nilai kau makin rendah. Faham maksud saya? Majikan sanggup bayar pada value. Majikan bukan sanggup bayar kau nak ada green book, orang bayar kau tinggi. No. Not that. That times of having a good pay, just having a green book is finish. Tolong sampaikan kat pesan kat SHO ke, Triple S ke, OYK yang lain ke, ataupun semua mereka yang tidak dapat dalam safety. Time for us to get good pay just because of default, just because of legal, just because of you are having a competency is finished. No more. We are talking about values now. What values you bring to the organization? What value you bring to the majikan? What value you bring to the workers? Bukan nak marah, nanti kata saya marah pula. Tak. Cikgu ni sayang, faham sayang. Bila sayang, kita ingatkan. Bila sayang, kita kena bawa balik kepada asas yang sebenar. Suruh belajar malas. Ada setengah-setengah, bukan korang lah. Ada setengah-setengah tu. Faham saya? Mentang-mentang kau dah renew 4 kali green book, malas nak belajar. Cukuplah pergi balik kerja je. Lepas tu tak nak tolong orang lain, tak nak beri peluang pada orang lain, makan seorang je lah. Create job, create opportunity kepada orang safety yang lain. Jangan selfish ataupun jual ikan. Faham maksud saya? Bila you dah ada satu position yang bagus, you dah ada dalam seniority dalam safety, think about all our profession. How you can create job and task untuk orang-orang safety yang lain. Okay, boleh? Okey, bagus lah. Malam ni panas. Ada yang kata malam ni panas. Memang betul. Komplain banyak. Saya banyak dapat komplain. Cik Fakrul, market safety sekarang makin rendah. Oh, Cik Fakrul, gaji Triple S makin rendah. Oh, Cik Fakrul, safety sekarang orang makin tak pandang. Oh, Cik Fakrul, dapat gaji sikit, buat kerja banyak. Stop complaining. Faham saya? Stop complaining. Orang sanggup bayar atas nilai. Ingat tu. Majikan sanggup bayar atas nilai yang kita bawa. Dan zaman sekarang adalah zaman we talk about values. What value you bring. Kalau you just takat bawa certificate tu je, then how you want to show the value and bring the more proactive values to majikan. Okay? Good. Okay, bagus. Betul. Tahu tak apa. Kadang-kadang dah jadi SHO, dah jadi orang yang ada kuasa sikit, ada orang ada kedudukan sikit, senior sikit, belagak, tak nak tolong yang bawah. Lepas tu cakap apa? Oh, aku dulu pun susah. Aku pun macam ni dulu. Kau belajarlah sendiri. Jangan buat macam tu. When you are doing that, you are damaging the profession. Kita kena faham, we work dalam safety ni kerana we are upholding the profession. So that's why kita kena protect the profession and uplift the profession. Masalahnya sekarang ni banyak yang menghancurkan profession tu.
Ada yang approach saya just share with you. Ada yang approach saya, "Oh, Encik Fakrul, kita dapat green book, nanti kita boleh parking kat sana, parking kat sini, parking 2-3 company. Satu company dapat 2-3 ribu, 5 company dah berapa? Kan best, parking je dah lah. 3 tahun renew, 3 tahun renew. Renew pun buat magic je." Hello. Ada yang macam tu? Ada. So, adakah itu yang kita nak lahirkan? Adakah itu rupanya profession safety sehingga hinanya dapat green book, parking kat 5 tempat, dapat satu site 2,000, 1,500, then kau mengangkang. And you are damaging other people punya rice bowl. Okay? Cik Aladin kita, apa khabar Cik Aladin? Siapa ada kat sini? Alhamdulillah. Tolong share kat kawan-kawan kita, korang ni. Tolong share, because of saya tahu, tuan-tuan. Kalau you all nak marah saya pun dalam safety ni, kau marah lah. Aku tak kisah dah pun. Faham saya? Kenapa, tuan-tuan? I've been there. I've been from the lowest level to the highest level. I've been to banyak negara. I've been from the local to international level. I've trained thousands of people. Then from there, I think I in the position to tegur. In the position to make it right. On that part. Okay? Boleh? Siapa ada kat sini bagi salam sikit? Okay, siapa ada? Hai. Hai, apa khabar Rosli? Baik, terima kasih. Jangan lupa share. Amy, apa khabar Amy? Amboi. Okay, Nizam, apa khabar Nizam? Okay, Aladin, apa khabar Din? Sebab Osama. Jangan lupa share kat gigi kat Penang tu, bagi stepik kat dia. Pemak kadang-kadang setengah tu malas nak mampu, dah mati, dah orang kata dah beragan dah. Dah berkulat pun malas nak belajar. On that part, malas nak upgrade ilmu. On that part, Alah, betul-betul. Alah, Jacqueline, bukan marah, sayang. Apa dah? Pelik kat itu. Bukan marah, sayang. Sebab sayanglah kita ingat. Ingat mak ayah kita dulu. Mak ayah kita, kerana apa? Kerana dia sayang, dia ingatkan kita. Kalau tak, kau tak jadi orang berjaya sampai sekarang. Faham? Okay. Anak mat. Sipu. Tahu tak apa? Kau miss datang lah tiap-tiap malam pukul 9.30. Dah lah pemalas nak belajar. Nak kelas pun tak nak pergi. Tapi live aku pun tak nak dengar, tak nak share. Contoh. Alamak. Always remember, whatever way, I always love you. Faham saya? Tidak ada kasih sayang yang lebih best daripada menyayangi murid kita sendiri. Faham saya? Saya daripada anak kita, keluarga kita. Murid. Kalau you ada anak murid, you ada orang bawa, orang yang anak yang you ajar, that is the part of the heaven. Faham saya? Okay, good. Okay, good. Persetipik. Okay. Okay, bagus. Tak apa. Amy kata bos tu kata tak penting, tak apa. Tukar bos. Apa dah? Tukar bos. Apa yang susah sangat? Kau ingat bos kau tu bagus sangat. Sampai masa pun dia mampus juga. Kena tanam juga. Faham tak? Belagak je apa. So cari bos lain. Kau ingat apa? Dunia ni dia yang bagi makan. No. Allah Ta'ala yang bagi kita rezeki. Faham tak? Kita minta pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan bagi peluang kat kita. Dia akan bagi kita. So manusia ni perantara je. Bos kau tengok bagus sangat. Ingat dia yang bagi makan. Dia bagi gaji. Tak. Okay, boleh? Alah, ni nak bagi peringatan. Faham tak? Okay, bagus. So, Amy dapat peluang. Ciao. Faham tak? Tak apa, ni sementara ni maintain kat situ dulu. Kumpul banyak-banyak ilmu. Faham tak? Okay, good. Okay, bagus. Setipik. Kau baru tahu ke? Cik Fakrul nak tegur ni. Okay, bagus. Okay, bagus. So, Alhamdulillah. So, insyaAllah, malam besok, panggil kawan-kawan kita. Saya nak ajar 3 lagi perkara yang menaikkan value kita. 3 lagi perkara yang menaikkan nilai kita. Kau tak payah nak komplain banyak, gaji kecil ke, majikan tak nak bayar ke, whatever it is. When you have values, people will willing to pay that values. And never compromise on values. Itu penting. Never compromise on value. Betul? Yes. Okay? Okay, so kita jumpa malam besok untuk belajar lagi 3 lagi perkara apa yang menaikkan value kita. Okay? Masa untuk kita belajar dengan impact, masa untuk kita ada guru, mentor yang bagus dan bawa anda ke level seterusnya, dan masa untuk anda betulkan attitude dan akhlak anda supaya ke level yang seterusnya.
Lupakan masa kau komplain banyak, lupakan masa untuk kita mengeluh kesah. Faham saya? Masa kita untuk bawa perubahan dan masa kita untuk menaikkan nilai profession kita. Okay, good. So it's my pleasure to have all of you. Kita jumpa malam esok. Stay safe, stay healthy and stay excellent. Okay? See you, bye. Okay, good.